Bila mana salah seorang sahabat Nabi pernah terbunuh dua orang Yahudi Bani Ghatfan. Kawan ni tak tahu terbunuh dua orang Yahudi Bani Ghatfan. Kemudian Rasulullah pergi jumpa dengan pemimpin Bani Nadir Huyai bin Akhtab nak meminta bantuan. Sebab bila bunuh tanpa pengetahuan, bunuh tanpa sengaja, dia kena bayar diat. Dan semua Yahudi-Yahudi ni ada perjanjian damai dengan Rasulullah sewaktu pemerintahan Rasulullah di Madinah. Jadi nak minta bantuan supaya diselesaikan, bak orang Yahudi kena cari orang Yahudi. Jadi perangkaan yang mereka buat, mereka melambat-lambatkan, melengah-lengahkan Rasulullah di rumah mereka. Dalam masa yang sama, Huyai bin Akhtab suruh beberapa orang pemuda yang gagah perkasa pergi cari batu besar, suruh golek jatuh atas kepala Nabi. Kalau ayat tak turun pada Nabi, wahyu tak turun pada Nabi, kita tahu tak konspirasi ni sedang berlaku? Kita tahu tak? Kita tak akan tahu. Kalau ayat Quran tak cerita, sebenarnya bab-bab konspirasi, bab-bab beragenda ni dah lama berlaku. Yang jadi keuntungan pada kita, Quran cerita, hadis duk cerita. Tapi hari ni orang duk buat apa ni, kita tahu ke tak? Nabi tak ada dah, kurang-kurang kalau Nabi ada, Allah bagi wahyu kat Nabi, bagi tahu kat kita. Sebab apa umat-umat terdahulu dimatikan? Kaum Nabi Nuh selesai dengan Nabi Nuh, kaum Nabi Hud selesai dengan Nabi Hud, kaum Nabi Saleh selesai dengan Nabi Saleh, Namrud selesai dengan Ibrahim, Fir'aun selesai dengan Musa. Tetapi Yahudi ni kalau nak kira perangai-perangai yang Ustaz Ibn Rijal cerita tadi, pada auk macam umat-umat dahulu, tak ada peluang dah. Tapi pasal apa Allah simpan mereka? Untuk siapa? Untuk kita semua hadap. Umat dahulu teruk dah, tapi Allah binasa terus. Mana-mana Nabi sebelum ni Allah binasa terus. Kalau kita tengok perangai-perangai dia tu padang auk lama dah, tapi Allah masih kekal, Allah masih simpan. Sebagai fitnah untuk siapa? Sebagai ujian untuk siapa? Untuk kita semua orang Islam hadap mereka. Itulah ujian kita. Tetapi hari ini bila meneliti tentang Yahudi, jangan tersilap. Sebab bila kita bermain dengan sentimen keyahudian, bila sebut Yahudi jahat, bila sebut Yahudi ganas, bila sebut Yahudi pembunuh, bila sebut Yahudi tu, sebut Yahudi ni. Sekarang isu dan permasalahan dia Yahudi yang mana? Sekarang yang jadi masalah ialah orang-orang yang tidak ada keyahudian, orang-orang yang tidak ada sentimen keyahudian tetapi mengaku dan menisbahkan diri dia Yahudi, tu paling bahaya. Hari ini sebenarnya musuh utama kita ialah mereka-mereka yang tak ada agama sebenarnya. Mereka inilah dikenali sebagai the corrupt Jews. Kalau orang tanya dia, kamu agama apa? Yang paling dominan untuk mereka mengaku dan menisbahkan diri mereka hari ini, agama apa agak-agak orang jahat ni? Kamu ni pembunuh, pemberontak, perapah tanah orang, bom situ, bom sini. Kamu agama apa? Aku agama Islam. Agak-agak orang nak percaya tak? Agak-agak nak percaya tak? Tak ada siapa nak percaya dia mengaku perbuatan dia tu nak nisbah atas agama Islam. Jadi dia guna apa? Aku Yahudi, aku Kristian. Sebenarnya dia bukan Yahudi pun, dia bukan Kristian pun, tetapi dia hanya menisbahkan. Hakikatnya mereka adalah satu komplot yang begitu tersembunyi. Mereka sebenarnya adalah watak-watak yang bersekongkol dengan iblis Lucifer, watak-watak yang bersekongkol dengan Dajjal, watak-watak yang bersekongkol dengan orang-orang yang kita kenali sebagai the hidden hand. Mereka ni tak ada agama tetapi adalah penyembah-penyembah setan dan iblis. Apa yang mereka buat kita akan cerita pada round yang kedua insya-Allah. Saya takut lebih dah setengah jam bimbang tu sebab Ustaz Ibn Rijal duk gini dah nak round yang kedua, jadi saya bagilah kesempatan kat dia, kesian kat dia dah. Okey, wallahu alam.